Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Rabu 16 Ramadan 1442 bersamaan dengan 28 hari bulan 4 2021, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Taha. Surah Taha. Surah Taha adalah surah yang ke-20 dari tartibul Quran. Dia berada dalam juzuk yang ke-16. Surah Taha, surah yang ke-20 dalam juzuk yang ke-16. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 633. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan tentang surah Taha dari sudut muqaddimahnya dan intisarinya serta beberapa isu yang berkaitan dengan Taha, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat. Dalam siri ini, insya-Allah kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Surah Taha. Tengok nota di bawah. Dalam kitab pimpinan dia mudah jadi, dia kata, lihat penjelasan nota kaki nombor 7. Sebab Taha ini iaitu dia panggil al-huruful muqatta'ah. Huruf yang dibaca satu-satu walaupun tulisannya bersambung, tetapi baca Taha, Yasin, Hamim, itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Maknanya huruf dibaca satu-satu. Baik, para jemaah sekalian, sebelum kita pergi kepada perbincangan tentang huruf, tentang isinya, kita undur ke belakang muka surat 632 dalam pimpinan Jawi, iaitu Muqaddimah Suratu Taha. Muqaddimah Suratu Taha yang ada dalam kitab kita pimpinan. Tanda para pelajar, surah ini, tengok dalam pimpinan, surah ini, yakni surah Taha ini, diturunkan di Makkah.
Dia panggil surah Makkiyatun. Surah Makkiyah. Wa hukiya al-ijma'u ala zalik. Ada ulama tafsir kata ijma' dah surah ini diturunkan di Makkah. Namun gitu ada juga qila wa qala, ada yang mengatakan kecuali 2 ayat. Ayat fasbir ala ma yaqul, surah Taha ayat 130 dengan wala tamuddanna ainaika. Ayat 131 famadaniyatan, kita kata wallahu alam. Baik, surah ini mengandungi 135 ayat. Berapa ayat dia ada? 135 ayat, tapi dia termasuk dalam ayat yang pendek-pendek. Ayat dia tidak panjang, ayat dia pendek ya. Jadi mudah. Kalau nak hafal pun mudah ni ayat-ayat ni. Dia panggil ayat yang pendek. Dinamakan Taha. Kenapa surah ini nama dia Suratul Taha? Ialah bersempena dengan 2 huruf Ta-Ha yang tersebut pada ayat yang pertama. Dalam ulama penterjemah kita ni, penafsir kata yang hanya Allah Subhanahu wa taala jua yang mengetahui maksud Taha. Jadi kalau kita duduk rempuh masuk, kita tekan masuk pun ada maklumat-maklumat yang dijumpai, tapi maklumat yang paling tepat sekali Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala lah yang mengetahui dengan maksud Taha yang diturunkan itu. Cuma kita kata dia ni termasuk dalam i'jazul Quran kerana dia huruf al-muqatta'ah. Baik. Dinamakan surah Taha ini sebagaimana yang disebut oleh sahabat, iaitulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam beberapa siri yang lepas kita dah baca, dia kata apa? Qala Bani Israel. Bani Israel itu surah Al-Isra. Wal Kahf wa Maryam wa Taha. Ini sebut nama. Wa Taha. Wal anbiya hunna minal itaqil awal wa hunna min tiladi. Maknanya di antara surah yang terawal turun, dan yang terawal dia kata aku belajar di Mekah. Karena itu dipanggil surah ini Makkiyatun, dia ni turun di Makkah. Ada juga kisah. Kisah ni panjang. Ada panjang dan ada pendek. Iaitulah kisah pengislaman Sayyidina Umar ibnul Khattab. Islamnya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kisah dia. Tuan-tuan boleh dengar. Kisah Islam Sayyidina Umar ni ada panjang dan ada pendek. Dia ada 2, ada hak panjang, ada hak pendek. Kita nak hak mana? Kita ambil yang pendek dah. Sebab kisah ni kisah orang panggil berkaitan ataupun bukan nak panjang. Dia ni selingan saja dalam kisah kita ini. Iaitu dari Anas radhiyallahu anhu qala kharaja Umaru mutaqallidan bisayf. Sayyidina Umar keluar bawa pedang. Panjanglah cerita dia ni. Tapi dalam riwayat yang ada ni, riwayat Tabarani, Al-Hakim, Baihaqi ni pendek je. Orang pun tanya, mau nak gimana Umar? Dia kata, saya cari Muhammad. Bawa pedang. Umar ni terkenal dengan backing dia, kan? Maka dia pun pergi. Nak gimana Umar? Dia kata, aku nak pergi cari Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Jawab di sahabat ni, kenapa sibuk-sibuk Muhammad? Inna khatanaka, ipamu, wa ukhtaka qad sabaw. Ipamu ni adikmu ikut Muhammad dah tu. Oh sudah. Fa'atahuma Umaru. Umar apa pergi rumah adik dia, Fatimah. Tiba-tiba di rumah tu sedang ada seorang sahabat nama Khabbab ibnul Arad baca Quran. Wa kanu yaqra'una Taha. Ini nama Taha tu. Dia baca surah Taha.
Panjanglah dalam cerita riwayat-riwayat yang ada kata Sayyidina Umar kata lempang apa ni tampar dia punya adik, kata tapi ahli sejarah kata tak sahih tu. Kita ambil cerita-cerita yang pendek je lah. Yang penting nak yaqra' Taha. Qala a'tuni alladhi 'indakum fa aqra. Maksudnya apa yang kamu baca tu maksudnya. Umar ni dia boleh membaca. Walaupun dia duduk dalam masyarakat jahiliyah yang ummi, dia boleh baca. Kana yaqra'. Adik-adik kata, tak boleh Umar. Umar kata, aku janji. Aku tak akan apa-apakan kitab kamu ni. Tak akan rusakkan, tak akan... Yalah. Sebab iman tu dah mula nak masuk dalam dada ni macam-macam lah kan. Dia terbuka apa ni, tu dah terbuka hati dia. Kata adik dia kata, innaka risun. Engkau tu kafir. Tak boleh pegang dah ni. La yamassu ilal mutahharun. Orang yang nak pegang kita aku ni kena bersih. Fakum waghtasil aw tawadda. Pergi mandi ataupun ambil wudu. Jadi kata Umar baca surah Taha. Ketika dia baca tu nampak dia dah mula berubah. Waktu itulah orang bagi tahu dia, Umar, cepat Umar. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah muliakan kedudukan Islam yang sedang ditindah ni dengan salah seorang daripada dua orang Gadabi Mekah, sama ada Amr bin Hisham, Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Jadi orang kata Umar, namamu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar, iyalah Allah Taala pilih Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sesama sahabat. Kisah yang pendek ini dikeluarkan oleh Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan lain-lain. Kata Baihaqi lahu syawahidun katsiratun wa jawwadahu Az-Zailai. Kata Al-Aini isnaduhu sahihun muttasil. Mana setakat itulah cerita dia pukul adik-adik dia tu panjang. Kata di para pengkaji mengatakan riwayat dia lemah. Baik, saya pun tak nak bahas tentang riwayat. Yang kita nak bahas tentang Taha ini. Baik, para jemaah sekalian. Kita pergi kepada intisari kandungannya. Dalam ayat ini, dalam surah ini Allah menerangkan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan kepada umat manusia seluruhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahawa Al-Quranul Karim yang diturunkan kepadanya ialah untuk menjadi peringatan dan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang mematuhinya. Dan untuk memberi amaran kepada orang-orang yang engkar. Makna orang taat dapat hidayah, dapat kebaikan, engkar, tunggulah dia punya penangannya. Oleh itu, janganlah baginda Nabi SAW berduka cita disebabkan golongan yang menentang. Maknanya pro kontra ada, yang sokong, yang lawan ada. Jadi kamu jangan duka cita. Fokuskan kepada menyampaikan dakwah. Lalu memberi semangat kepada baginda Nabi SAW meneruskan perjuangannya dengan tabah hati, dengan menceritakan kepada Nabi akan perihal Nabi Musa AS yang juga telah mendapat pertentangan keras semasa ia menjalankan tugas. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Taha, tanda sikit dia punya fakta. Para pelajar sekalian, dalam surah Taha, surah ini duduk selepas surah Maryam. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala sebut beberapa orang Nabi kan, 10 orang Nabi. Zakaria, Yahya, Isa. Kemudian disebut Musa, Nabi Musa disebut ringkas je Musa. Maka dalam ayat Taha, tanda bermula dari ayat 9, bermula dari ayat 9 sehingga ayat 98. 9 sehingga 98, maknanya hampir 90 ayat mufassalah. Detail tentang kisah Nabi Musa AS. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan mengembara kisah Nabi Musa yang panjang. Kalau dulu dalam surah Kahfi kita tengok Nabi Musa dengan Khidir, tapi dalam kisah ini panjang sekali dia punya penentangan. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala sebut juga nama Adam. Disebut nama Adam, tapi dalam surah Taha disebut pertembungan di antara Adam dengan Iblis pada ayat 115 sehingga ayat 122. Yang pentingnya fokus kita dalam surah ini kepada siapa?
kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Baik, tengok di intisari. Setelah Allah Ta'ala menegaskan tentang nikmat-nikmatnya yang dikurniakan kepada umat manusia, supaya mereka bersyukur dan menerangkan perihal hari akhirat dan balasan yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan yang engkar, lalu ditujukan tegurannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersungguh-sungguh hendak menghafaz ayat-ayat suci yang diwahyukan kepadanya, dan kerana itu tatkala Jibril alaihissalam membacanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turut membaca bersama-sama dengan serentak. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala dalam surah ini supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar lebih dahulu, dan setelah Jibril menyampaikannya barulah ia membacanya dan menghafaznya sambil berdoa semoga Allah menambahkan ilmunya untuk memahami dan mengamalkannya. Ini kita akan bincang dalam ayat nantilah. Adab kita talaqi, dengar dulu. Dengar apa yang dibaca oleh guru, tengok mulut dia. Kemudian barulah kita ulang balik. Sebab itu dia panggil syafahi. Belajar Quran ini mesti belajar dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. InsyaAllah dalam ayat sampai tempat dia kita akan bincangkan. Kemudian diberi ingat supaya janganlah diamalkan sikap terburu-buru dalam melakukan sesuatu, dan janganlah melupakan apa yang telah diperintahkan, bahkan hendaklah dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Lalu diberi contoh tentang apa yang terjadi kepada bapa manusia, iaitulah Nabi Adam alaihissalam, yang telah melupakan apa yang telah diperintahkan kepadanya semasa ia dalam syurga, supaya ia jangan menghampiri pokok larangan, tetapi ia telah melupakannya. Itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla sehinggalah Adam berada di bumi sampai lahirnya kita pada hari ini. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang wajibnya sembahyang 5 waktu. Lalu diperintahkan baginda supaya menyuruh keluarganya dan umatnya mengerjakan sembahyang, dan hendaklah dikerjakan dengan tekun dan sabar, dan janganlah pula dihalang dan dilalaikan oleh soal-soal kehidupan, kerana nak kejar dunia terlupa akhirat. Kerana Allah jualah yang memberi rezeki, dan rezekinya itu melimpah kepada orang-orang yang taat dan juga orang-orang yang engkar. Rezeki tak pilih orang. Tetapi kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat hanya akan didapati oleh orang-orang yang taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Surah Taha ini diakhiri dengan menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab golongan kafir yang menentangnya, supaya mereka menunggu. Ini ayat ni cabar. Tunggu, aku juga menunggu. Kerana mereka akan mengetahui kelak pada hari kiamat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita dua ya, kan? Siapa benar, siapa salah, itu je yang ada. Baiklah, itu intisari yang terdapat dalam muqaddimah surah Taha pimpinan Ar-Rahman. Maka di antara maqasidus surah, ambil ringkas dalam tafsir saya ni, tafsir Al-Muharrar, dia kata maqasidus surah iaitu Allah Ta'ala cerita dalam surah ini tentang bagaimana riayah, penjagaan rapi yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang-orang yang memikul tugas dakwah dari kalangan rasul-rasul dan pengikut para rasul. Rasul-rasul dan pengikut para rasul. Maka dalam ayat, dalam maudu'atus surah, di antara isu besar dalam surah ini iaitu Allah Ta'ala sebut tentang keagungan Al-Quran dan Quran itu turun dari Allah. Yang kedua dalam surah ini tafsirul kalam, iaitulah detail cerita tentang kisah Nabi Musa AS. Allah hantar dia kepada berdepan dengan Fir'aun, apa yang berlaku di antara dia dengan Fir'aun, dan apa yang berlaku kepada ahli sihir yang kesemuanya masuk Islam akhirnya, dan apa yang telah berlaku kepada Bani Israel sewaktu Nabi Musa pergi bermunajat, iaitulah mereka telah disesatkan oleh Samiri dan lain-lain. Maka ini di antara kisah
Kemudian yang ketiga disebut balasan orang-orang yang mengingkari Al-Quran, dan sedikit tentang apa yang berlaku pada hari kiamat. Yang keempat, Allah Ta'ala jelaskan dalam surah ini kedudukan Al-Quran dan dia turun dengan bahasa Arab. Yang kelima, disebut juga dalam ayat tadi kisah kejadian Nabi Adam AS. Yang keenam, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW dalam surah ini beberapa perkara. Yang pertama, sabar, banyak berzikir, jangan mengintai-ngintai keindahan dunia nanti terpedaya, dan juga dari sudut penjagaan solat. Yang terakhir, surah ini juga mengajar kepada kita bagaimana nak menolak sangkaan-sangkaan buruk yang telah dibuat oleh puak-puak kafir, provokasi yang dibuat oleh puak kafir terhadap Islam. Maka itu yang perlu kita perbincangkan, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, panjang cerita kita pergi kepada tafsir al-ayah. Dalam masa yang singkat, mudah-mudahan kita sempat, insya-Allah. Pergi kepada tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama, Taha. Taha. Apa makna Taha? Dalam tafsir pimpinan kata senang je. Taha iaitulah dua huruf. Dia panggil huruf al-muqatta'ah. Huruf yang dibaca satu-satu. Dibaca satu-satu walaupun tulisannya bersambung. Jadi ada yang dua huruf, ada yang tiga, ada yang lebih. Kita mengatakan itu di antara kedudukan al-i'jazul Quran. Tuan-tuan kena belajar, dia panggil i'jazul Quran. Apa dia i'jazul Quran? Makna Quran itu melemahkan orang lain untuk meniru dia. Kita senang-senang kita buat. Aba, alif, ba. Boleh ke? Tak boleh. Sebab dia sendiri itu sudah ada mukjizat itu sendiri. Orang baca sedap. Taha, Yasin, Alif, Lam, Mim, Hamim. Baik. Kita selalu dengar ada orang buat nasyid. Taha sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah Taha ini salah satu daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah Taha itu nama Nabi? Ini maka di sini kita kata khilaf ulama di dalam menentukan Taha ini nama Nabi ke tidak. Khilaf ulama Islam. Ada ulama mengatakan Taha itu nama Nabi. Tulis, pendapat yang pertama mengatakan Taha itu min asma'ir Rasul, salah satu daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taha. Di mana dia ambil? Dia kata di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, tengok ayat. Taha ma anzalna alaika. Taha ma'an, kami tidak menurunkan Quran kepadamu. Kepada kamu, itu menunjukkan bahawa bi anna Allah yuwajjih. Allah Ta'ala tujukan khitab, cakapan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul itu Taha. Ini hujah yang pertama. Hujah yang kedua, diambilnya perkataan Taha ini daripada riwayat-riwayat. Ada hadis yang menyebut tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Hadis ini telah dikeluar oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dan juga Ibnu Asakir telah mengeluarkan kisah ini dalam Tarikh Dimashq. An Abi Tufail Amir bin Wathilah Al-Kinani, dia meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, innali inda rabbi asyratu asma. Aku ni ada 10 nama di sisi Allah Azza wa Jalla.
kata Abu Tufail, aku ingat 8. Muhammad, Ahmad, Abul Qasim, Al-Fatih, Al-Khatam, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir. Jadi ada sebahagian ni, hak nama-nama ni ada dalam Bukhari. Memang jelas. Macam Al-Aqib, Al-Hashir, Muhammad, Ahmad. Cuma dia kata 8 tak aku ingat. Wa qala Abu Yahya wa za'ama Saif. Dia kata 2 lagi tu, iaitulah Yasin dan Taha. Yasin dan Taha. Itu 2. Tetapi para ulama Islam mengatakan bahawa apa yang disebut dalam ayat ini, dalam hadis ini tidak sahih. Pasal itulah Ibnu Adi sebut di mana? Sebut dalam kitab dia Al-Kamil fi du'afa'i rijal. Dengan rawi-rawi yang lemah. Ibnu Asakir tulis dia dalam Tarikh Dimash. Baiklah para jemaah sekalian, itu pendapat yang pertama. Dia berpegang dengan ayat Quran yang mengatakan Taha ma anzalna alaika. Kami turunkan tidaklah kami turun kepadamu. Maknanya bila kata ayat tunjuk pada Nabi, bermakna Taha itu salah satu daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mengatakan Taha dengan makna ya rajul. Taha. Dia kata ya rajul yuridu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang laki-laki, maksudnya Nabi. Ini pandangan ulama yang pertama yang mengatakan Taha itu nama Nabi. Pasal kita kata khilaf lah dalam masalah ini. Tapi pandangan yang kedua di antaranya Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah taala dalam kitab dia Adwaul Bayan, panjang perbahasan, dia kata apa? Dia kata Asy-Syanqiti azharul aqwal indi. Pendapat yang paling baik, yang paling zahir pada kajian saya, dia kata Taha ini di antara huruf al-muqatta'ah di awal surah. Menunjukkan bahawa at-ta, ta dengan ha. Ta dengan ha itu ja'at fi mawadhi' ukhar. Ada lagi dalam tempat yang lain dia termasuk dalam huruf al-muqatta'ah. Sebab ta ada permulaan surah Asy-Syu'ara. Ta sin mim. Dalam permulaan suratul Namli, ta sin wa Fatihah Kisal Al-Qasas, dan dia ha ada dalam permulaan surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Maka kata Syanqiti, Taha ini termasuk dalam huruf yang Allah SWT gunakan sebagai permulaan beberapa surah. Permulaan beberapa surah. Baik, bagaimana kita nak taujih? Bagaimana kita nak kata tadi Taha tadi menunjukkan kepada khitab? Jawab di para ulama ni yang mengatakan bukan nama, dia kata apa? Terdapat dalam surah Syura, surah Asy-Syura, Hamim Ain Sin Qaf, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Hamim Ain Sin Qaf. Demikianlah kami wahyukan kepadamu. Adakah Hamim itu termasuk dalam nama? Ain Sin Qaf juga termasuk dalam nama. Maka Allah Ta'ala bawa di sini huruf muqatta'ah, kemudian dibawa khitab muwajjah, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dikatakan sedemikian. Adapun hadis yang digunakan tadi hadis yang dhaif. Baik, apa lagi taujih ulama yang mengatakan bukan nama? Saya bawa dua-dua di sini supaya tuan-tuan, kalau kita dengar orang kata Taha sallallahu alaihi wasallam, kita kata ada pandangan sebahagian ulama tafsir. Kalau kita kata bukan nama pun, kita kata ada sebahagian ulama. Sehingga kata Ibnu Ashur, dia kata apa? Dia kata laltifat ila qaul. Mu tak usah duduk fikirlah tentang perkataan orang yang menyangka bahawa Taha itu daripada asma'un Nabi, daripada nama Nabi. Sebab apa?
Sebab tidak ada dalam hadis yang sahih yang menamakan Nabi dengan Taha. Dengan Taha. Kemudian itu dari sudut riwayat. Adapun ayat kita dah sebut tadi. Dalam surah Hamim Ain Sin Qaf juga ada ayat yang muwajjah. Wa amman nazar, dari sudut penelitian, Taha dua huruf hijaiyah. Taha. Huruf al-hijaiyah laisa laha makna, yang tidak ada makna. Dan sudah dimaklum bahawa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mengandungi nama. Mana tidak ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam alamun mahdah. Alamun maknanya nama semata-mata. Tapi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada nama a'lam wa alqab. Dia panggil nama a'lam wa alqab, mana nama dan juga boleh dihuraikan, ditafsirkan. Maka itu dia panggil kedudukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, saya tak nak panjangkan sebab kalau kita nak bahas tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh pergi kepada tempat lain. Cuma di sini sebagai disebut Taha ni masyhur sangat, orang buat nasyid lah, buat macam-macam. Kita mengatakan khilaf lah di situ. Wallahu alam, tapi dari sudut nazar, dari sudut riwayatnya tidak ada yang sahih menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Nabi. Banyak nama Nabi. Dalam kitab yang saya baca ada sampai 200 nama. Memang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nabi yang sangat mulia. Nama dia banyak. Kata di Imam Nawawi rahimahullahu taala, banyaknya nama kepada satu perkara menunjukkan kepada ketinggian kedudukan orang itu. Sebab itulah kita akan bincang nanti tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah Azza wa Jalla banyak, 99 dan lebih lagi, sebagaimana yang telah ditakrirkan oleh para alim ulama Islam. Dan kemudian nama Mekah banyak, nama Madinah banyak, nama Nabi juga banyak. Tapi dalam banyak-banyak itu biarlah kita berpaksikan kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Alhamdulillah, ada nama, beberapa nama yang Nabi sendiri sallallahu alaihi sebut nama dia dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Allahu Akbar. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau menanggung kesusahan. Tidak. Tengok nota di bawah. 847, yakni janganlah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berduka cita, sedih hati, stres, disebabkan kaum kafir musyrik yang engkau serukan supaya mereka beriman, tetapi mereka masih berdegil dalam kekufuran. Tak dengar, jangan duka cita. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, engkau hanyalah bertugas menyampaikannya. Sesiapa yang menurutnya, selamatlah dia, dan sesiapa yang engkar, celakalah dia. Itu je. Siapa dia ikut, alhamdulillah. Siapa dia lawan, maka celakalah orang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ambil kira tentang orang yang menentang. Cuma kita fikir strategi bagaimana nak sampaikan Islam itu kepada mereka, itu memang kerja pendakwah. Allahu Akbar. Ada ulama kata, ma anzalna alaikal Quran. Kami tak turun Quran ini untuk menyusahkan engkau ya Muhammad. Kata Ibnu Juzai, ada ulama mengatakan menyusahkan Nabi sebab apa? Bila turun Quran ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sampai bengkak kaki dia. Sampai bengkak kaki dia. Maka Allah kata ambillah malam 1/3, 1/2 kan dalam ayat lain untuk nak mengurangkan tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat Quran bukan nak menyusahkan kau. Itu tafsir yang kedua. Tafsir yang pertama tadi, bukan menyusahkan kau. Kerjamu wa ma 'alaika illal balagh. Kerjamu menyampaikan kepada masyarakat. Apa lagi fungsi Al-Quran? Illa tazkiratan liman yakhsha. Hanya, ini fungsi Al-Quran, hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Tengok nota 848. Kerana orang-orang yang takut melanggar perintah Allah itulah sahaja
yang akan beroleh faedah dari peringatan dan hidayah petunjuk Al-Quran. Sedang orang-orang yang tidak bersifat demikian adalah mereka tetap berdegil dalam keingkaran. Jadi kerja Nabi SAW menyampaikan. Jangan susah. Baik. Apa dia Al-Quran itu sendiri? Kerja Quran menyampaikan. Kemudian Al-Quran itu dari mana? Tengok ayat yang keempat. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawatil ula. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Al-Quran ini diturunkan dari Allah. Bukan dicipta oleh Nabi SAW, bukan direka oleh sesiapa. Bukan Jibril reka bawa ke Nabi. Tidak, Jibril hanya menurunkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana keadaan Allah yang maha berkuasa, yang maha pencipta itu siapa? Tengok ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas aras. Kita kata beristiwa di atas aras. Bagaimana istiwa? Tengok nota kata, Allah Ta'ala beristiwa di atas aras, yakni menurut cara yang layak baginya. Jadi bagi kita, orang-orang yang beriman, kita beriman kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang ditafsirkan oleh para ulama salafus salih, bahawa Allah Ta'ala sebut beberapa kali dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala tidak turunkan Quran kecuali supaya kita beriman, supaya kita faham, supaya kita yakin bahawa itulah Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba bila bawa turun ayat Quran macam ni, kita pula duk berkelahi, seolah-olah Allah Ta'ala turun ayat Quran ini untuk menyusahkan kita, untuk menjadi masalah. Kita mengatakan Allah turunkan ayat supaya kita beriman dan yakin. Sebab itulah para jemaah sekalian, kata di para ulama Islam, kita ikut kefahaman tafsiran ulama salafus salih, itulah yang selamat. Dan tentang ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat tentang kedudukan ataupun sifat Allah Azza wa Jalla, ini kita beriman apa yang telah disebut oleh Allah. Bagaimana istiwa tidak perlu ditanya, sebagaimana kita tak boleh tanya bagaimana Allah melihat. Kita belajar dalam kitab sifat Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala melihat, Allah mendengar, Allah berkata-kata. Kita tak boleh tanya bagaimana Allah berkata-kata. Kita juga tak perlu tanya bagaimana Allah Ta'ala istiwa. Jadi cuma bagi kitanya kita beriman. Sifat Allah Ta'ala berkata-kata, mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah Ta'ala beristiwa. Itu dipanggil dalam sudut bahasa yang sangat simple. Tapi kalau kita buat kona sana, kona sini, akhir menjadi satu polemik, menjadi perkelahian, menjadi tuduhan-tuduhan yang berat. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu berpegang dengan apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah ditafsirkan oleh ulama salafus salih, sama ada tafsiran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ataupun tafsiran para sahabat dan juga ulama salaf. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-6. Jadi Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mana kerajaan dia yang begitu hebat, yang begitu agung, tidak sempurna kecuali dengan apa? Dengan ilmu, dengan kekuasaan yang Allah Ta'ala miliki, dengan kudrat yang ada. Maka dibawa kepada kita ayat yang ke-6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit. Allah Ta'ala hak dia belaka. Dan segala yang ada di bumi, itu ke bawah kuasa Allah. Serta yang ada di antara keduanya, dan juga yang ada di bawah tanah, basah, di perut bumi, atau dalam lautan, itu semua hak siapa? Itu semua hak Allah Azza wa Jalla. Kita manusia sebagai pengguna, yang diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sementara waktu. Baik. Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan. Allah Ta'ala juga mempunyai ilmu dan kudrat.
Tengok ayat yang 7. Itu dia sudut. Yang pertama tadi qudrat, yang kedua ilmu. Ayat 7, ilmu. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dan janganlah engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu. Jangan bertempit, kita berdoa ni kita minta dengan Allah. Allah tu bagaimana sifat dia. Dan yang demikian tidak perlu melaung-laungkan. Kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Sifat Allah Ta'ala, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tengok nota di bawah, yakni Allah Ta'ala mengetahui bukan sahaja apa yang engkau nyatakan, tetapi juga Allah Ta'ala mengetahui apa rahsia dan apa perkara-perkara yang terlintas dalam hati kamu. Tuhan tahu semua. Bila Allah Ta'ala tahu semua, maka kita juga kena berhati-hati. Setiap perkataan kita, perbuatan kita dan apa saja yang kita nak buat, semuanya duduk di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla yang tidak tersembunyi sesuatu pun. Maka dengan itu kenalah kita berfikir, jadilah orang baik, sentiasalah membawa kebaikan supaya hidup kita aman, supaya hidup kita selamat, didedahkan rahsia pada hari kiamat, kita tidak malu sebab kita sudah bersedia di atas dunia, kita tidak akan keluar perkataan kecuali yang baik, kita tidak akan tulis kecuali yang baik, sebab suratan amalan yang kita nak baca di akhirat, kitalah penulisnya di atas dunia pada saat ini. Ini para jemaah sekalian, kita kena ingat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang dia, kemudian akhir ayat ini Allah kata apa? Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan kecuali siapa? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang lain. Maka bagi kitanya Allah Azza wa Jalla saja yang berhak kita minta, kita puja, kita sembah. Kalau ada lagi orang duduk buat benda lain, ini kita kadang-kadang kita dengan nasyid, tapi nasyid ini berbahaya. Allahumma aghithna ya Nabi Allah ya aghithna ya Nabi. Jadi buat nasyid tapi minta istighasah, mohon cara direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita wafat. Ini nasyid tapi nasyid yang agak berbahaya kepada kedudukan pegangan kita. Jadi hati-hati para jemaah sekalian. Baik. Sebelum saya pergi kepada Asmaul Husna, fa innahu ya'lamus sirra. Dalam ayat ini Allah sebut dia tahu belaka yang sembunyi yang kuat. Jadi sempena dengan sembunyi dengan kuat ini, saya suka juga sampaikan pesanan daripada masyarakat, khususnya yang kita duduk di kawasan PKP yang masjid surau ditutup. Dia kata ahli-ahli masjid, contohnya waktu nak solat tarawih, tak perlulah buka speaker luar sebab orang di rumah semuanya jadi imam, solat berjamaah dengan keluarga masing-masing. Jadi kalau speaker tu kuat, masuk mengganggu dia punya bacaan. Hati-hati, Allah Ta'ala Maha mendengar. Kita tak perlu bertempik, tak perlu melaung dalam perkara ini. Baik, Allah Ta'ala sebut, Walillahi Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Apa dia nama-nama yang indah itu para jemaah sekalian? Tanda, Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Sebab apa indahnya nama Allah? Tanda. Yang pertama. Ini saya nak ringkaskan. Kalau tidak jadi satu ceramah khas tentang Asma'ul Husna. Yang pertama, semua nama-nama Allah Ta'ala, kan sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita sebut, Allah Ta'ala ada 99 nama. Kan? Ada dalam hadis lain pula, tidak terhad kepada 99, banyak lagi nama. Tapi tak apalah. Yang penting nama Allah Ta'ala itu banyak. Nama Allah Ta'ala yang Al-Husna, nama dia husna indah sebab semua nama Allah Azza wa Jalla dalatun alal madhi, menunjukkan kepada pujian. Tidak ada nama-nama Allah Ta'ala itu tidak menunjukkan kepada pujian dan sanjungan. Nama Allah semuanya puji. Maka itu nama dia Asma'ul Husna. Satu. Yang kedua, di antara husna, indahnya nama Allah Ta'ala itu bukan a'lam mahdah, bukan semata-mata nama.
Tetapi dia nama, dia sifat. Nama dan sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kata A'lam Maha tu nama saja. Macam kita kata Dogol. Nama orang. Boleh nama Dogol tak? Mamat. Tapi tak tahu nama. Tak tahu makna apa. Itu dia panggil A'lam. Tapi Allah Ta'ala, nama dia tidak sekadar nama, tapi dia ada maksud. Yang ketiga, di antara keindahan nama Allah Ta'ala, annaha dalatun ala sifatil kamilah, menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Jadi ada nama Allah Ta'ala itu sifat dia. Ada nama sifat. Wa anna lahu min kulli sifatin, Allah Ta'ala setiap sifat itu yang sempurna, yang agungnya, maka itu di antara nama Allah Ta'ala yang indah. Yang keempat, indahnya nama Allah Ta'ala, Allah perintah kepada hamba-hambanya, fad'uhu biha. Kita boleh ambil nama Allah Ta'ala untuk kita berdoa dengan dia. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Itu dia panggil fad'uhu biha, kerana dia menjadi wasilah, alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapat kasih sayang Allah. Dan siapa yang sayang kepada nama Allah, Allah sayang kepada dia. Sebagaimana berlaku pada seorang sahabat yang suka baca surah Al-Ikhlas. Dia kata, sebab aku sayang surah ini, suka surah ini sebab nama Allah. Maka sifat Allah Ta'ala, Allah kata, Allah Ta'ala sayang kerana kamu menyayanginya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu di antara 4 sebab nama dia Asma'ul Husna. Jadi insya Allah para jemaah sekalian, cerita tentang Asma'ul Husna ini belum tamat. Kalau kita pergi pun kita rasa sangat-sangat menarik. Cuma apa yang dapat saya simpulkan secara ringkasnya bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW bukan nak menyusahkan Nabi, tetapi sebagai kitab hidayah, pedoman untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati pada waktu itu. Pada waktu itu sudah mati, maka Allah Ta'ala hidupkan kita. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi kisah ayat yang ke-9, bermulalah episod kisah Nabi Musa AS. Kita sambung dalam CD yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.